kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kena bunuh diri. Diberikan pedang seorang satu, masuk dalam gua, aku takut pala hang takut pala aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang umat terdahulu sallallahu alaihi Muhammad zaman Nabi Musa, nazarnya sallallahu alaihi Muhammad, kalau berlanggar dengan syariat yang tidak melibatkan manusia wajib ditunaikan. Sepertinya nazar seorang perempuan dan juga suaminya yang bernazar, kalau perempuan dapat anak nak minum air kencing anjing, ya, sallallahu alaihi Muhammad. Nak minum air kencing anjing. Tak di Allah Taala dapat sungguh anak. End of the story, tuan-tuan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kata kena minum. Nazar zaman Nabi Musa alaihissalam kena tunaikan. Walaupun berlanggar dengan syariat yang tidak melibatkan manusia. Umat Nabi Musa kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadai bertaubat dengan bersungguh-sungguh, berazam tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan, maka Allah Ta'ala terima taubat mereka. Nazar zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berlanggar dengan syariat terbatal nazar. Kelebihan yang begitu banyak Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma madahtu Muhammadan biqasidati, walakin uliha biqasidati Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Tidak mengagungkan Rasulullah dengan syairku. Tidak memujikan Nabi SAW dengan qasidah, memuji Nabi. Melainkan di dalam syairku itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Tidak aku memuji Nabi dengan syairku. Tidak aku muliakan Nabi dengan syairku, melainkan syairkulah yang telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini semuanya ada kerana Nabi Muhammad SAW. Mata seakan ingin membuta supaya tidak lihat selainnya, selepas yaqazah mau diterima, bahkan menjadi penutup mulia. Hati ingin tinggal segala apa yang dimiliki di dunia, kerana segala-galanya diciptakan untuk baginda. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Itu mukadimah saja, ya, jangan main muzik dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua diciptakan atas muka bumi ini semua kerana kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj khairul bariyah. Juga dikarang oleh Imam Said Hasan Muhammad Al-Hasan Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengatakan tentang kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, hendak menulis kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sesekali tak sanggup untuk dia menulis kerana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya begitu banyak. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah, persoalan yang pernah ditanyakan oleh seorang murid kepada gurunya. Wahai guru, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ka'batul Haram, yang manakah yang lebih mulia? Maka ulama menjawab, Nabi Muhammad lebih mulia. Wahai guru, di antara malaikat Jibril dan juga selipar yang dipakai oleh Rasulullah, manakah yang lebih mulia? Jadi ulama menjawab, malaikat Jibril alaihissalam hanya bertemu dengan Nabi SAW, tidak sampai ke atas Hadratul Kursi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi selipar yang pernah dipakai oleh Rasulullah, capal yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Allah Taala di Hadratul Kursi. Ada dalil ya. Ini Wahabi ni tak dalil saya. Jadi kita bagi dalil dalam kitab Anwarul Bahiyah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ketika mana diciptakan oleh Allah Taala,
Nabi Adam dia merasakan iri dengan umat Nabi Muhammad. Disebut dalam kitab Nasihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi Adam mengatakan 4 bentuk keutamaan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW, yang beliau sangat iri hati kepada umat Nabi Muhammad kerana nikmat itu begitu besar. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, ketika mana aku makan buah kuldi, Allah Ta'ala turunkan aku daripada syurga. Allah Ta'ala keluarkan aku daripada syurga. Syurga, sorry Ustaz, ya. Ustaz Rokin duduk cuik-cuik kita, ya. Jangan cuik-cuik Ustaz. Depa ni nama ada orang, dia dah blacklist Tuan. Saya takut risau Ustaz sebab dia duduk satu kursi dengan dia. Nanti pejabat agama datang, dia takut angkat sekali dengan saya masuk tadi. Nama dia dah blacklist. Saya insya-Allah. Salli ala Muhammad. Jangan takut, ya. Kabel besar. Apa-apa hal. Salli ala Muhammad. Macam mana boleh konak tu? Jangan duk kacau. Kita duk konak dulu. Mana ada lupa dah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Depa famous dalam kita ni, tak ada famous apa tuan. Salli ala Muhammad. Mana ada tadi? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga Allah kerana melakukan satu saja kesalahan. Salli ala Muhammad. Termakan buah kuldi, diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi Allah Ta'ala. Tetapi umat Muhammad salli ala Muhammad, bahkan bukan saja mereka melakukan dosa, berbalik kita. Nabi Adam makan buah kuldi, diturunkan Allah Ta'ala daripada syurga ke dunia. Kita umat Muhammad terbalik. Kata Nabi Adam AS melakukan satu dosa, dia diampunkan dosanya, taubat dia, masuk dia ke dalam syurga. Yang kedua, ya Allah, aku ni salli ala Muhammad dikeluarkan daripada syurga, engkau pisahkan aku dengan isteriku. Tetapi umat Muhammad melakukan dosa, engkau tak pisahkan mereka dengan isteri mereka. Ya Allah, yang ketiga, aku dikeluarkan daripada syurga, salli ala Muhammad, dalam keadaan telanjang. Ya Allah, tetapi umat Muhammad melakukan dosa dalam keadaan telanjang, taubat mereka kepada Allah, Allah masukkan juga mereka ke dalam syurga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam 450 tahun bertaubat, Allah tak terima doa dia. Allah tak terima taubat dia. Ketika Nabi Adam bersujud kepada Allah, kemudian Nabi Adam mengangkat tangan lalu bertawassul atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Taala terima taubat dia. Begitu besar tawassul beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, bagaimanakah kamu mengetahui akan Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi Muhammad belum diciptakan lagi, belum ada lagi, tapi kamu dah tahu, kamu bertawassul pada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbul Jalil. Nabi Adam mengatakan, ketika aku diciptakan di dalam syurga, aku melihat tiang-tiang di dalam syurga, aku melihat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahil bagi engkau ya Allah ingin meletakkan sebelah namamu nama makhluk yang lain, melainkan di dalam nama makhluk itu ada kepentingan yang kau kasih dan cinta kepada beliau. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diturunkan ke atas bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke atas bumi, beliau mengatakan, ya Allah, kenapa begitu ramai malaikat ikut aku ni? Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan, wahai Adam, malaikat begitu banyak mengikuti kamu kerana di dalam tulang sulbi kamu itu terdapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Baqarah Amani kata pada sallallahu alaihi Muhammad, makhluk pertama diciptakan Allah ialah nur bagi Nabi Muhammad, roh kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Nabi Adam hendak melihat akan nur Nabi Muhammad dan Allah zahirkan melalui kedua-dua ibu jarinya. Kalau orang Indo dipanggil kedua-dua jempolnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kedua-dua jempolnya. Kemudian dizahirkan cahaya itu di atas kedua-dua ibu jarinya, kemudian diletakkan ke atas langitnya, lalu beliau menyapu kedua-dua matanya, beliau membaca satu ayat, marhaban bihabibi wa qurrata aini.
Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Lalu beliau menyapukan kedua matanya. Ulama salafus salih pada zaman dahulunya, bila mana mereka mendengar tentang azan berkumandang pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau akan ambil duit jari dia, kemudian letak di langitnya, lalu menyapu kedua matanya. Kata ulama, sesiapa yang beramal dengan amalan ini, yang matanya rabun, insya-Allah akan cerah. Yang celek matanya, insya-Allah menjadi antibody. Dia menjadi sallallahu alaihi Muhammad, insya-Allah sampai mati, insya-Allah matanya cerah, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita yang hadir pada malam ini semuanya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi terdahulu sallallahu alaihi Muhammad, mereka ni nak sangat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sungguh-sungguh nak dapat jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan disebut para alim ulama, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam daripada banjir yang besar kerana dalam tulang sulbinya terdapat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada Namrud. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahkan bukan saja diri Nabi Ibrahim itu tak terbakar, sehelai bulu romanya pun tak terbakar di api. Sejuk api sallallahu alaihi Muhammad. Selamat Nabi Ibrahim. Ulama kata kenapa Nabi Ibrahim selamat? Kerana dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihi salam hendak disembelih tengkuknya, ketika nak disembelihkan Allah gantikan dengan seekor kibas. Kerana apa Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah? Kerana dalam tulang sulbi Nabi Ismail terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga insya-Allah umat akhir zaman, saya, tuan-tuan guru yang hadir, para alim ulama, sahabat-sahabat seperjuangan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita juga insya-Allah akan diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi, yang dicintai, Nabi SAW tidak memerlukan selawat kita. Berapa banyak selawat yang kita bacakan, Nabi SAW tetap mulia, tetap tinggi darjatnya. Tetapi kita lah yang memerlukan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam selawat itu terdapat puji-pujian, keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi orang berkata, kenapa sallallahu alaihi Muhammad kita selawat dekat Nabi ni untuk tujuan apa? Bukankah Nabi itu memang dah selamat dah? Memang dah syurga dah? Ya, memang Nabi selamat, tetapi adakah kita selamat? Kita jamin ke kita ahli syurga? Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan dalam Imam Ramli ditanyakan anak muridnya, pengarang kitab Nihayah. Itu Ustaz. Imam Ramli ditanya anak muridnya, wahai Imam, di antara salawat dengan istighfar yang mana lebih mulia? Maka dijawab oleh Imam Ramli, selawat itu adalah mutlak. Mutlak mana apa? Bukan sahaja diampun dosa, bahkan diangkat darjat bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Lepas tu jangan remeh-temehkan selawat sallallahu alaihi Muhammad. Hukum salawat jangan diperkecil, meninggalkannya dibilang bakhil. Lupa ada diri. Betul Ustaz? Yang bersa salah kan. Dia tolong pun tak nak nolong. Dan pun tak dapat nak nolong kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti saya ingat saya janji lagi lah. Nak bagi tahu apa? Hukum selawat jangan kita perkecilkan, sebab dia punya darjat itu besar. Satu lagi hadis. Kata Habib, tengok buka macam nak marah ha? Saya kena berhenti. Bukan lapar je tengok Sallallahu alaihi Muhammad ya. Sian. Adik-adik kita, belai-belai kita duduk bersidar, bila nak makan, saya pun tengok tu ekor ikan nak keluar. Geram tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentang dalam Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi SAW, Siti Aisyah tengah duduk menjahit. Ketika tengah menjahit tu, Sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba lampu pelita terpadam, menyebabkan jarum pun terjatuh. Terkejutlah Siti Aisyah. Lalu dikatakan dalam riwayat Nabi SAW datang. Nabi datang tu dalam keadaan rupanya bercahaya. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi datang dekat sehingga menyebabkan keliling yang ada pada Sayyidatuna Aisyah tu sallallahu alaihi Muhammad bercahaya. Bahkan kata Siti Aisyah, aku nampak di mana jarum yang dalam keadaan gelap, aku nampak jarum tu di mana.
Nak kata indah, cantiknya muka Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya di hari akhirat kelak nanti, ialah mereka yang bakhil dari bersalawat bila disebut nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aisyah, binasalah umat aku di akhir zaman bila mana mereka bangkit di yaumul mahsyar, mereka tak dapat tengok wajah aku. Siti Aisyah kata, siapa dia tu ya Rasulullah? Mereka lah orang yang bakhil bersalawat ke atasku bila disebut akan namaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekut, ya. Haji bakhil sallallahu alaihi Muhammad. Tak nak selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmatan Allah, saya mengajak tuan-tuan dan diri saya, marilah sama-sama kita memperindahkan majlis-majlis yang akan datang ini dengan majlis-majlis mengerti Allah, majlis mengerti Rasul. InsyaAllah daripada kumpulan tim Radul Mahabbah, mereka akan mengadakan maulid yang besar insyaAllah, lantunan mahabbah seperti dibuat di Kedah-Kedah sana. Memang betul dikatakan Ustaz Rokin tadi, kita ni agak terkebelakang sikit, lambat sikit. Sallallahu alaihi Muhammad, duk fikir kursi Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ni majlis-majlis begini tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad diangkat wabak penyakit, mengangkat musibah Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan khusus di dalam seri kita ni tuan-tuan, tolonglah support insya-Allah majlis maulid yang diadakan setiap minggu, bukan untuk pelajar-pelajar ni, bahkan untuk kita semua. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sekadar itu sahaja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf jika tuan-tuan terasa hati dengan kata-kata saya. InsyaAllah jika diberikan kesempatan, kita akan jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Sebab saya tengok kesianlah, mula-mula bersila, lepas itu duduk tayak akhir, duduk antara sujud, takut nanti tersejuk terus. Saya berhenti dululah insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang mana kurang dari diri saya sendiri. Hakikatnya baik buruk semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesempatan, kita akan jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Ikan keri, ikan puyuh, jumpa lagi. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa, Allah habibna